أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة ومن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره صدق الله العظيم. Janganlah melakukan lagi yang demikian itu. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan yang mencukupi. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya, yakni daripada Al-Quran. Ayat-ayat suci itu tersimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan, yang tinggi darjatnya, lagi suci dari segala gangguan. Terpelihara di tangan malaikat-malaikat yang menyalingnya dari Lauhul Mahfuz. Malaikat-malaikat yang mulia lagi yang berbakti. Binasalah hendaknya manusia yang ingkar itu. Betapa besarnya kekufurannya. Tidakkah ia memikirkan dari apa ia diciptakan oleh Allah? Dari air mani diciptakannya serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Kemudian jalan baik dan jahat dimudahkan Tuhan kepadanya untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih. Kemudian dimatikannya lalu diperintahkan supaya ia dikuburkan. Kemudian apabila Allah kehendaki, dibangkitkannya hidup semula. Janganlah hendaknya ia kufur engkar lagi. Sebenarnya ia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Abasa. Surah yang ke-80 pada juzuk yang ke-30. Bermula ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-23. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan dan menerangkan bagaimana sifat Al-Quran yang menjadi pengajaran, peringatan. Bukan menjadi satu nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tentang nikmat kejadian manusia. Dan sekaligus untuk menjelaskan kekuasaan Allah bagi membangkitkannya kembali. Allah yang menciptakan hambanya, maka Allah yang sama yang berkuasa membangkitkannya kembali. Kemudian Allah menceritakan bahawa watak manusia ini senantiasa tidak menyempurnakan perintah Allah. Tidak melakukan perintah Allah sebagaimana yang sepatutnya.
sehingga menjadikan nilainya berkurangan ataupun ditolak. Kalau sebelum ini kita telah membaca ayat yang pertama sehingga ayat ke-10, menceritakan kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Bagaimana beliau yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah sibuk berdakwah kepada kelompok-kelompok kaya dan para pemimpin-pemimpinnya. Pada harapan ataupun pada anggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keislaman mereka semua ini, maka mudahlah dakwah di kota Mekah. Namun Allah mengajar kepada Nabi SAW supaya memberikan keutamaan dakwah kepada orang yang punya keinginan. Kerana mereka lebih mudah untuk melakukan perubahan dan lebih mudah mendapat pengajaran daripada setiap perintah Allah. Adapun golongan yang ingkar, keras kepala, maka janganlah diberikan keutamaan. Namun menjalankan dakwah itu satu kewajiban. Kita bercakap secara aulawiyat, keutamaan. Keutamaan yang Allah Ta'ala ajar pada Nabi SAW kepada yang nak. Maka pada ayat yang kita bacakan pada malam ini, bila Allah menyatakan, kalla, wahai Muhammad, jangan diulang lagi hal tersebut. Ini perkataan kalla, jangan ulang. La taf'al misla fi'lika ma'a ibnu Ummi Maktum. Jangan lagi kamu ulangi perbuatan kamu sebagaimana kamu lakukan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Minal i'rad anil fakir wa tasaddi lil ghani ma kaunihi laysa mimman yatazakka. Iaitu sikap kamu wahai Nabi SAW berpaling daripada orang miskin tapi dia berkehendak. Lalu kamu fokuskan pada orang kafir yang tak berkehendak, yang tidak mau menyucikan diri. Maka kata Allah, kalla, jangan sekali-kali begitu. Innaha, sesungguhnya wahyu Allah, Al-Quran itu ataupun ayat-ayat Allah itu, kata ha di situ, innaha, sesungguhnya ayat-ayat Allah ataupun surah ataupun Al-Quran yang menjadi peringatan itu, kata Allah tentang sifat Al-Quran. Kalla innaha tazkirah, sesungguhnya ayat-ayat Allah itu senantiasa memberi peringatan. Allah menceritakan tentang dua sifat utama Al-Quran. Sifat yang pertama yang Allah sebut tentang Al-Quran yang senantiasa memberi peringatan. Yang pertama kata Allah, faman syaa zakara. Maka siapa yang ingin menjadi baik, ingin melakukan amal soleh, maka cukuplah Al-Quran itu menjadi pegangan, rujukan, petunjuk kepadanya. Yang Allah nak beritahu, Al-Quran ni sifat dia sentiasa bersifat memberi peringatan. Inna tazkirah. Tapi pada siapa tazkirah ini? Pada yang nak mendapat tazkirah, yang ingin peringatan, yang ingin mendapat kebaikan ini. Kemudian Allah menyebut sifat Al-Quran yang tazkirah ini fi suhufin mukarramah, iaitu tersimpan pada suhuf yang mulia. Tercatat pada suhuf yang mulia. Perkataan suhuf, yang ini catatan-catatan. Untuk menunjukkan bahawa Al-Quran itu kekal dan abadi. Al-Quran itu kekal sampai hari kiamat. Kerana ianya dipelihara dalam catatan-catatan. Dan begitu kita lihat bila proses bagaimana Al-Quran itu Allah Ta'ala jadikan, ia terpelihara di langit pada catatan-catatan para malaikat dan terpelihara di bumi pada catatan-catatan orang beriman. Kerana itu Nabi SAW bila diturunkan wahyu, maka Nabi membentuk satu tim namanya Katabatu Al-Wahyi, penulis wahyu. Daripada perkataan Katibul Wahyi, jamak dia katabah. Penulis wahyu Rasulullah SAW. Yang jumlah mereka lebih daripada 20 orang yang secara rasmi. Dan di sana ada sahabat-sahabat secara kendiri, secara bersendirian yang menulisnya. Wa imma tulis di pelepah kurmanya, atas belulangnya. Dan di sana sebagian ulama yang menyimpannya dalam hafazan mereka, dada-dada mereka. Maka ini adalah muasyirat, petunjuk dan pertanda bahawa Quran itu kekal. Ia berbeza dengan Taurat dan Injil. Bila diperolehi oleh Nabi Musa dan Isa, tidak dicatat oleh pengikutnya. Akhirnya bila wafatnya Nabi Musa dan bila diangkat Nabi Isa ke langit, maka
mula dicatat selepas 200 tahun kejadian itu. 500 tahun kejadian itu. Adapun Taurat ditulis selepas 200 tahun kewafatan Nabi Musa. Ada yang mengatakan sampai 500 tahun. Maka dari sudut keabsahannya ataupun dari sudut ke pemeliharaannya, maka tidak ada kepastian. Dan demikian juga berlaku kepada kitab Injil ataupun yang Allah turunkan kepada Nabi Isa AS. Lepas kejadian Nabi Isa diangkat beratus tahun lamanya barulah ditulis. Tapi tidak Al-Quran. Ditulis di zaman Nabi SAW. Sehingga Rasulullah mengarahkan dengan menyatakan, siapa yang menulis selain daripada Quran, man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Siapa yang tulis selain Quran dia kena padam. Quran dia kena tulis. Supaya tidak ikhtilat, tidak bercampur antara Quran dengan kata-kata Nabi SAW. Sehingga dia menjadi asbat, tetap kukuh, barulah dibenarkan menulis hadis Nabi SAW. Pertama yang para sahabat lakukan ialah penulisan kitab Allah, Al-Quran. Belum ada penulisan hadis Nabi. Bahkan Nabi SAW melarang ditulis lain daripada Al-Quran. Kenapa? Fokus pertama ialah Quran dulu, supaya tidak bercampur. Dan selepas itu barulah beberapa orang sahabat menulis hadis. Seperti Abdullah bin Amri bin Al-As dan meminta kebenaran Nabi SAW. Seperti Abdullah bin Umar. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq sendiri menulis hampir 500 hadis daripada Nabi SAW. Kemudian sesudah itu Abu Bakar membakarnya. Kerana takut dia akan campur dengan Al-Quran. Waktu dia mula tulis. Sebagian sahabat, bila mana Rasulullah melarang menulis selain pada Al-Quran, sebagian membakarnya. Sebagian tidak membakarnya kerana beranggapan maksudnya supaya tidak keliru. Dan mereka rasa mereka tak keliru. Maka penulisan Quran mula berjalan dalam satu tempoh. Selepas benar-benar orang Islam asbat ataupun kukuh dalam penulisan Al-Quran, oleh yang saya sebut sebagian sahabat menulis hadis Nabi. Tapi ia tidak sehebat penulisan Al-Quran dan hafazan Al-Quran. Kerana Rasulullah masih hidup. Kerana kadang-kadang hadis tadi dinasahkan dengan hadis yang lain. Penjelasan tadi. Ia berbeza dengan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran. Maka ia kekal. Kalaupun dinasahkan hukum, kekal bacaannya. Kerana ia adalah al-muta'abbad bitilawatihi, mendapat pahala dengan membacanya. Dan satu-satunya bacaan yang sah dalam solat kita. Selain daripada zikir. Ya, kalau kita solat baca hadis tak sah. Dia kena baca Al-Quran. Dalam bacaan yang wajib. Maka sebab itu disebut dalam definisi Al-Quran bahawa kalamullah al-munazzal ala Nabi SAW al-muta'abbadu bitilawatihi. Iaitu kalam Allah yang diturunkan pada Nabi SAW yang mendapat pahala dalam pembacaannya. Maka ini sifat Al-Quran dipelihara fi suhufin mukarramah, marfu'atin mutahharah, yang sentiasa tinggi, yang terlindung daripada segala penyelewengan, tangan syaitan, tangan manusia, tangan jin. Ini Quran bersifat mutahharah. Bahkan kita tahu tentang kewajiban berwuduk ketika mana memegang mushaf, memegang Al-Quran. Dalam ayat ini Allah Ta'ala beri jaminan Quran tidak boleh diselewengkan oleh syaitan, oleh jin, apa terjadi manusia. Artinya syaitan dia tak boleh reka ayat Quran. Demikian juga jin. Demikian juga manusia. Kerana sifatnya marfu'ah, tinggi, mulia di sisi Allah Ta'ala, mutahharah. Mutahharah sentiasa suci daripada penyelewengan. Daripada campur tangan makhluk-makhluk. Daripada orang-orang yang cuba untuk menyelewengkan Al-Quran. Tidak boleh berlaku. Jin walau diguna macam mana pun nak reka ayat tak akan berlaku. Syaitan juga begitu. Dan ini dapat kita saksikan dengan ribuan tahun selepas Al-Quran diturunkan. Tidak ada satu pun usaha yang berjaya. Tidak ada satu pun. Yang cuba nak buat kitab baru ke, cuba untuk menokok tambah Al-Quran ke, tak akan berlaku dan tak boleh berlaku. Kerana sifat yang dipelihara oleh Allah. Bi'aidi safarah, di tangan-tangan malaikat. Yang disebut sebagai safarah. Apa maksud safarah? Safarah ini ialah malaikat-malaikat yang menjadi perantaraan dalam menyampaikan wahyu dan menjaga wahyu. Yang menurunkan wahyu. Ini malaikat safarah.
Malaikat-malaikat ini kata ulama, ila wasaitu yusfiruna bil wahyi bainallahi wa rusulihi litablighiha linnas, iaitu malaikat-malaikat yang menjadi perantaraan dalam menurunkan wahyu kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Itu malaikat Jibril alaihissalam antaranya. Ini malaikat disebut safara. Safara ni kalau kita terjemah secara literally, safara kedutaan. Apa maksud as-safir? Duta. Bila kita sebut duta, dia perantara antara negara dengan negara yang kedua. Kita hantar duta Malaysia ke Indonesia. Duta tadi dipanggil bahasa Arab as-safir. Kedutaan tu kita panggil safara. Duta-duta itu kita panggil safara. Duta-duta. Apa kerja duta? Dia membawa agenda ataupun membawa arahan resmi kerajaan Malaysia untuk sampaikan pada kerajaan Indonesia secara polisi dan sebagainya. Dan apa yang Indonesia nak beritahu melalui kedutaan ini. Jadi perantaraan. Maka ini malaikat-malaikat yang Allah turunkan wahyu, mereka yang menyampaikan wahyu ini. Hantar kepada Rasulullah yang diutuskan di kalangan Jibril AS dan selainnya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, Kiramin bararah. Malaikat ini sifatnya ialah kiram. Kiram daripada perkataan karim. Karimun jamak dia ialah kiram. Apa maksud kiram? Artinya yang mulia. Bararah. Perkataan bararah yakni yang senantiasa berbakti. Iaitu malaikat yang senantiasa taat pada Allah. Dan Allah Ta'ala menceritakan sifat bararah ini dengan firman-Nya yang lain, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menderhaka pada Allah sekalipun. Dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Dan surah At-Tahrim, surah yang ke-66 pada ayat yang ke-6. Maka ini maksud bararah. Yakni sentiasa taat. Berbakti, tidak menyalahi perintah Allah Ta'ala. Baik, kalau kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyatakan, wahai Muhammad, jangan kamu bersungguh-sungguh dakwah dengan cara macam tu. Itu bersungguh-sungguh nak sampaikan pada orang tak nak. Sehingga kamu buat macam kepada Abdullah Ibn Umi Maktub. Kalla, jangan buat macam tu. Kerana Quran ini sifatnya mudah untuk dipahami. Sifatnya mudah untuk dipelajari. Hatta untuk ditadabburi. Hatta untuk dihafazkan. Kita kena tahu bahawa hak kita, kewajipan kita kepada Quran ada 5. Yang pertama, kewajipan kita terhadap Quran ialah mendengar bacaan Quran. Kita kena dengar. Dan ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila mana dibacakan kepada kamu Al-Quran, maka dengar dan diam. Moga-moga kamu mendapat rahmat Allah Ta'ala. Baik, kewajipan pertama kita terhadap Al-Quran mesti dengar orang baca. Dan itu ialah metod untuk kita belajar Quran. Dengar. Tok guru baca, dengar. Sebagaimana Nabi SAW bila Jibril baca, Nabi dengar. Sebab Nabi belajar daripada Jibril. Kita pula belajar untuk tok guru kita. Bila tok guru kita ajar Quran, dengar. Jangan sibuk nak menyampuk. Itu kewajipan pertama kita dengar. Dan kewajipan kedua kita terhadap Al-Quran ialah baca. Tilawah baca. Dan ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bila Allah menyatakan, yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih. Mereka orang-orang yang beriman itu membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, merekalah sebenar-benar yang beriman dengan Al-Quran. Tugas kita kedua terhadap Quran, baca. Siang, malam, pagi, petang, baca. Qadar mana kita baca, qadar kemampuan lah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang kemampuan kita baca Quran. Tak baca itu salah. Wajib kita baca, khususnya bacaan yang menjadi bacaan wajib dalam solat. Al-Fatihah. Wajiblah baca. Dan kemuliaan bagi kita baca surah-surah yang lain. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Bandingkan orang beriman yang baca Quran dengan orang beriman tak baca Quran. Orang beriman yang baca Quran itu seperti buah yang disebut sebagai buah turunjah. Buah yang wangi baunya dan lazat makanannya. Lazat dimakan. Dipanggil buah turunjah. Dan bandingan orang beriman yang tak baca Quran, kamasali tamrah, seperti buah kurma, tak ada bau, makan je sedap. Bau tak ada. Itu orang beriman tak baca Quran. Maka
Kalau orang munafik pula. Ada orang munafik baca Quran. Kata Nabi SAW, bandingkan orang munafik yang baca Quran seperti raihana. Raihana bau dia sedap, makan pahit. Makan pahit. Dan bandingkan orang munafik tak baca Quran pula seperti hempedu. Bau tak ada, makan pun pahit. Itu 4 perbandingan Rasulullah sebut dalam hadis. Kalau orang beriman tu baca Quran macam turunja, macam buah orange, buah limau. Bau wangi, hilang mabuk laut. Makan pun bersari, lemak bersari, sedap. Ni kita cerita yang manis lah, yang cerita yang masam tu, yang manis. Yang kedua orang munafik, orang beriman yang tak baca Quran, macam buah kurma. Makan okey, bau tak ada. Kalau tuan-tuan letak buah kurma dalam kereta tak bau buah kurma. Sebab kurma bukan jenis buah yang ada bau, tapi boleh makan lah, sedap lah. Baik, ini orang beriman. Orang munafik juga ada 2 golongan. Ada munafik yang baca Quran. Rasul sebut munafik yang baca Quran. Sebab dia nak dipuji suara dia. Dia nak mendapat habuan tertentu. Tapi kata Rasul, bandingkan orang munafik yang baca Quran seperti raihan. Seperti bunga raihan. Bunga tu bau wangi, tapi kalau kita makan pahit. Kan bunga-bunga wangi tu, kalau tuan-tuan makan sedap ke? Tak sedap. Bau je wangi. Macam buah pelaga lah, bau wangi. Cuba makan. Makan buah pelaga, sup pelaga. Makanlah pelaga. Gegar otak kita. Sebab benda tu bau memang sedap. Makan tak. Dalam Rasulullah beritahu ambil seperti raihanah. Bunga yang wangi, tapi kalau makan pahit. Dan orang munafik yang tak baca Quran seperti hempedu. Hempedu ni tak ada bau dan makannya pahit. Bau tak ada dan makannya pahit. Dan kewajiban kita terhadap Al-Quran yang ketiga ialah hafaz. Kenapa Al-Quran? Kerana sebahagian surah yang memang wajib kita hafaz. Itu Fatihah. Dan yang lain yang kita hafaz satu kemuliaan. Disebut oleh Nabi SAW. Orang-orang yang tak ada Quran dalam hati dia, tak hafal, macam rumah buruk. Sabda Nabi SAW. Alladhi laysa fi jawfihi syai'un minal Quran fahuwa kalbaitil kharib. Orang yang dalam dadanya tak ada sikit pun Quran macam rumah buruk. Baitul kharib. Rumah buruk. Rumah tunggu nak collapse nak jatuh. Artinya kita, antara cara kita nak meningkatkan keimanan kita, hafal Quran. Pilihlah surah-surah yang mudah untuk kita hafal. Dan sebenarnya semua surah Quran itu mudah. Walaqad yassanna lil Quran fahal min muddakir. Kami telah jadikan Quran ni mudah. Tak adakah orang nak cuba? Tak adakah orang nak faham benda ni? Tapi kita tak faham-faham, kata susah lah Ustaz. Tak susah macam mana Facebook 4 jam, memang susah lah. Facebook 4 jam, IG 2 jam, TikTok 6 jam, memang susah. Quran 5 minit, lepas tu kata susah. Cuba Quran tu 6 jam. Jadi senang. Dia bukan, Quran ni Allah dah sebut dalam Quran. Dia tak susah. Walaqad yassarna, kami mudahkan Al-Quran. Takkanlah tuan budak 7 tahun, 8 tahun boleh hafal sampai habis. Budak 9 tahun. Maknanya sebab dia senang. Kalau dia susah, daripada budak lagi tak boleh hafal. Sebab susah. Yang budak tu boleh hafal kenapa? Fokus. Dia beri perhatian. Ada orang kawal dia. Ada mak ayah hutang dia, tarik telinga dia. Yang kita ni siapa nak tarik telinga kita? Nak suruh ustaz tarik telinga. Tak datang kuliah lah lepas tu. Artinya, kita perlukan kawalan-kawalan. Masa. Yang saya kata susah ni bukan sebab Quran tak susah. Tapi cuba kita tengok berapa minit, berapa jam masa untuk Quran. Sikit. Lepas tu kita pun mengeluh susah. Cuba saya katakan kalau dengan nilai yang kita baca Facebook, IG, TikTok, sekian. Cuba dengan nilai masa tu, tuan-tuan guna seminggu je baca Quran. Saya sehari tengok Facebook 2 jam katakan. IG setengah jam. Kemudian TikTok 4 jam. Katakan macam itulah 6 jam. 6 jam setengah. Cuba 6 jam minggu ni, saya gunakan 6 jam tu baca Quran. Hari pertama 6 jam, kedua 6 jam. Akhir saya dapati semua surah saya akan hafal dengan mudah. Semua mudah. Daripada juzuk 30 dah habis hafal. Masuk juzuk 29. Masuk juzuk 28. Lepas tu start depan balik. Cara macam anak-anak kita hafal. Cari surah-surah yang biasa kita dengar. Surah Yasin sebagai contoh. Surah Waqi'ah, surah Ar-Rahman. Biasa tuan-tuan dengar surah ni. Orang baca. Surah Al-Kahfi. Lama-lama insya-Allah ada seorang hamba Allah. Saya kenal dia. Bila dia mula pencing, apa dia buat? Arwah orang ni, almarhum. Bila dia pencing, ialah dia baca Quran. Itu dia kerja dia. Sampai waktu zuhur dia pergi masjid. Saya pun tanya dia. Saya kata, sehari baca banyak mana Ustaz?
Dia ni ustaz tapi lepas masa pencing dia mula start hafal Quran. Dia kata, saya baca sehari 10 jam Quran. Sehingga dia khatam semua 30 juzuk secara hafazan. Dia start pencing. Masalah kita ni tak pencing-pencing masalah kita ni. Maksudnya tak ada masa macam orang pencing walaupun dah nampak pencing. Dia kata saya duduk, saya tanya ni pengalaman peribadi. Saya lepas subuh saya tu duduk baca Quran sampai dekat zuhur saya berhenti. Kena lepas zuhur rehat makan nasi sekian-sekian saya baca. Asar berhenti pergi surau. Lepas tu maghrib isyak saya baca lagi. Totally satu hari 10 jam. Akhirnya dia hafal semua 30 juzuk. Dia mula start umur dia 55 atau 56. Start. Maksud dia betul-betul manfaatkan waktu pencing. Kita waktu pencing sibuk berjalan, umur cucu lah. Dah jadi nazir pula, nazir. Zarah sana, ziarah sini. Dia sibuk lagi teruk pada zaman kerja tu. Zaman kerja dan juga cilak seminggu sekali kuliah. Dia terus tak nampak pada hidup. Kenapa? Start buat lawatan. Lawatan mengejut. Rumah anak sana, anak sini. Menantu sana, menantu sini. Akhirnya buang masa kita banyak. Itu kita kena ukur balik, nilai balik. Ini orang-orang pencing ni. Ini nida seruan kepada orang pencing. Orang pencing ni masa awak bernilai sangat. Yang kita terlepas banyak kebaikan, ambil lah. Jangan masa ni lah nak sibuk lebih daripada orang tak pencing pula. Maka ini kerugian besar. Ni rugi ni bila kita mula nampak malaikat maut pun rasa rugi. Nanti kita akan baca ayat yang 23 yang Allah sebut tentang manusia. Tentang bagaimana kerugian mereka dengan firman-Nya. Kalla lamma yaqdima amarah. Jangan sekali-kali begitu. Kamu tidak pernah menyempurnakan perintah kami. Tak pernah sempurna perintah kami kamu buat. Duk bertanggung macam-macam. Tunggulah Ustaz tua sikit. Tunggu bila kahwin saya jadi baik lah Ustaz. Tunggu saya ada anak dulu. Tunggu saya anak besar dulu. Tunggu. Duk menunggu. Akhirnya tak pernah buat. Dan Allah sebut. Kalla. Allah kata jangan sekali perangai macam-macam tu. Lamma yaqdima amarah. Mereka tidak pernah menyempurnakan perintah kami dengan sebenar. Tapi secara alasannya berpuluh-puluh. Kalau tuan-tuan tengok alasan kita, kita sentiasa beri tempoh. Dan semua tempoh itu kita telah menzalimi diri kita. Tunggulah Ustaz anak besar sikit, tunggulah dah habis kerja, tunggulah pencing, tunggulah Ustaz sihat-sihat sikit keluar hospital, tunggulah lepas operate jantung, tunggulah Ustaz lepas saya potong kaki dulu, tunggulah, tunggu. Apa benda pun dia tak buat. Dan ini kerugian kita sendiri yang kita tak sempurnakan. Kemudian yang kewajiban kita terhadap Al-Quran ialah tadabbur yang keempat, tadabbur. Tadabbur Al-Quran sebagaimana Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka tidak punya masa untuk tadabbur Quran? Kerana sifat Quran ni saya dah kata sifatnya mudah. Sebab itu Allah tegur Rasulullah tak payah nak menyusahlah nak sampai pada orang kafir yang tak berapa nak tu. Al-Quran ni sifatnya mudah. Kalau dia nak kebaikan dia akan dapat. Tak payah kamu nak sungguh sangat ajak dia wahai Muhammad. Pada orang yang kita katakan lebih sudu pada kuah ni. Artinya kita pula yang bersungguh-sungguh. Dia tak bersungguh. Dia tak akan jadi. Sedangkan Quran tu senang saja untuk dipahami. Cukup kita tengok bahawa Quran ini ada terjemahan semua bahasa. Tafsiran semua bahasa. Bukan ada orang mengajar pula. Ini tafsir Quran berpuluh, ratus, ribu ustaz-ustaz yang mengajar. Tuan-tuan dengan senang boleh belajar. Sedar tak sedar kita dah mengaji tafsir dah juzuk 30. Artinya ada peluang belajar dengan mudah untuk kita tadabbur. Dan yang kelima yang perlu kita lakukan tentang Quran ialah al-amalu bihi, beramal dengannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Dan inilah Al-Quran yang kami turunkannya dengan penuh keberkatan, fattabi'uh, maka ikutilah dia, beramal dengannya, wattaquhu la'allakum turhamun, dan bertakwalah pada Allah, semoga kamu mendapat rahmat Allah. Ini 5 kewajipan kita terhadap Quran. Dengar, baca, hafaz, tadabbur, amal. Kalau kita penuhi benda ni, maka kata Allah, innaha tazkirah, faman sya'a dzakarah. Senang saja, siapa nak, man sya'a dzakarah, dengan mudah dapat kebaikan Al-Quran. Tapi nak macam mana dengan 5 benda ni saya ajar ni, yang disebut oleh ulama. 5 benda. Belajar dulu untuk kita baca, dengar, belajar baca, belajar hafal dan tadabbur, kemudian beramal. Melainkan kita akan dapat kemuliaan. Kemudian Allah Ta'ala sudah menyebut tentang sifat Al-Quran. Lalu Allah menyebut tentang watak manusia yang terus engkar. Walaupun telah diturunkan Al-Quran dengan mudah sebagai peringatan kepada mereka. Kutilal insan, binasilah manusia. Ma'akfarah, teruknya kufur dia. Ma'akfarah, teruk sangat kufur dia. Kenapa sebut teruk sangat kufurnya?
Kerana mereka tak guna walau 1% otak mereka untuk berfikir tentang keimanan pada Allah. Maka Allah mengajak manusia yang kufur ini berfikir sejenak. Bermula berfikir nikmat kejadian dan ciptaannya. Allah berfirman, min ayyi syai'in khalaqah. Tidakkah mereka terfikir daripada mana mereka diciptakan? Tidakkah mereka terfikir macam mana mereka diciptakan? Jangan duk tengok perut mak. Jangan duk tengok perkahwinan mak ayah kita. Kita diciptakan bagaimana dalam perut ibu kita. Macam mana diciptakan? Mak kita tak ada kuasa apa untuk cipta kita. Mereka hanya mengikut menurut sunnatullah kahwin. Ada rezeki dapat anak. Ada rezeki tak dapat. Kalau tak ada rezeki tak dapat. Ada keadaan dapat banyak anak. Ada yang dapat sikit. Ada yang nampak macam nak dapat tapi tak dapat. Ada yang nampak macam tak dapat tapi dapat. Tapi proses bagaimana bayi dan kita diciptakan dalam perut, tak ada kau orang fikir. Jangan fikir perkahwinan tu. Tapi fikir proses bagaimana terjadi. Sebab saya kata tidak semua perkahwinan berakhir dengan adanya anak. Ada yang Allah bagi, ada yang Allah tak bagi. Bagi ujian. Ada orang bagi ramai, 17. Bukan sebab dia hebat. Yang ni bagi 16. Yang ni bagi 23. Yang ni bagi seorang je. Yang ni bagi separuh je. Maksudnya gugur separuh. Dah tak ada. Separuh dapat. Boleh cerita ke orang lah. Saya pernah ngandung gugur. Separuh. 2 bulan setengah. Lahir pun separuh. Itu semua kehendak Allah sebagaimana Allah sebut dalam ayat-ayat yang banyak tentang kalangan bagaimana kejadian Allah, lakinya, perempuannya, kembarnya, semua kehendak Allah. Bukan kehebatan kita, bukan kerana subur kita, bukan itu bahasa kita bercakap, hakikat tidak, Allah. Maka Allah suruh kita fikir macam mana kita ciptanya kita dalam perut. Min ayyi syai'in khalaqah. Daripada unsur mana kamu diciptakan? Maka Allah jawab, min nutfah, dari setitis air mani. Khalaqah, yang Allah ciptakan. Faqaddarah, lalu daripada setitik air mani ini berkembang dan disempurnakan kejadian. Tuan-tuan, tidakkah kita melihat ajaib setitik air mani, kalau kita tengok tak ada ekor, tak ada kepala, tak ada apa. Setitik air mani ni tak nampak pun kita dalam setitik air mani tu. Kita dah nampak ada janggut kita ni inside. Setitik air mani yang ada, kita tak nampak bentuk apa-apa pun. Tak nampak bentuk apa. Tiba jadi orang macam ni hari ni. Handsome lawa macam ni. Kejadian daripada mana? Air mani setitis yang hina. Tak nampak pun mana pun anggota badan kita. Faqaddarah, Allah sempurnakan. Perkataan faqaddarah, ini Allah tentukan peringkat perbentukannya. Daripada segumpal darah, segumpal daging, dipakaikan tulangnya, orak saraf, sekian. Sehingga yang akhir sekali disempurnakan, sebagaimana kita sebut dalam penafsiran sebelum ini soal kiamat, disempurnakan jari jemari ni last sekali. Dah nak keluar tu jari jemari pun sempurna. Maka keluarlah dia sebagai seorang manusia. Tuan-tuan, kata Allah Ta'ala, kutilal insan, binasilah manusia. Ma'akfarah, kerana buruknya kekufurannya. Cuba dicek balik daripada mana diciptakan. Siapa yang ciptakannya. Lalu kata Allah Ta'ala, summas sabila yassarah, kemudian jalannya dipermudahkan. Ada ulama menafsirkan ialah proses dia keluar daripada perut mak dia dimudahkan oleh Allah. Tetapi kita kata ada juga susah ni, kena buat operation. Kata orang yang melahirkan anak, Allah permudahkan sebabnya. Sampai masa due date dia pun beranak. Ya, kalau kita tengok 10 kelahiran mungkin seorang lah buat operation. Even orang tu operation sekalipun tetap Allah mudahkan dia keluar anak. Tak ada sampai operation sampai seminggu nak boleh keluar anak. Ia satu tempoh yang sekejap. Summas sabil yassarah. Kemudian jalan-jalan untuk dia keluar ke dunia ini Allah mudahkan. Keluarlah dia. Dan setengah ulama menafsirkan makna summas sabil yassarah. Kemudian Allah tunjukkan jalan. Baik atau buruk dia nak. Semuanya Allah mudahkan untuk dia. Nak jadi jahat, dia mudahkan. Jahat. Nak jadi baik juga dimudahkan. Pilih. Sebagaimana ayat yang sama dengan maknanya wahadainahun najdain. Kami tunjukkan pada manusia 2 jalan. Tuan-tuan tengok, kalau kita hari ni, tuan-tuan fikir, tuan-tuan nak baik ke jahat? Saya pun kata, saya nak jadi baik. Senang je. Surau benar, masjid banyak, kuliah pun banyak. Buka online tu ada belaka. Kuliah apa benar? Kuliah apa kita nak? Kuliah panjang, kuliah pendek, kuliah sekerat, kuliah 1 minit, semua ada. Okey, kita pilih. Saya nak jadi jahat. Nak jahat pun senang.
Bukan benda yang sama kita nak jadi jahat. Maka ada benda pengisian jahat dia. Nak jahat macam mana? Mengumpat, nyamuk, nak jadi sekian, semua ada. Summas sabila yassara. Kami mudahkan di hadapan manusia dalam pilihan mereka. Tuan-tuan kita dapati, walaupun Allah Ta'ala sebut tentang takdirnya bagi menunjukkan penguasaan mutlak Allah. Tapi Allah beri kepada kita hak ikhtiar. Hak ikhtiar. Namun hak ikhtiar kita tak boleh keluar daripada takdir Allah. Supaya kita tahu kita milik Allah. Namun apa pun yang berlaku dalam hidup kita, yang kita rasa, betul lah saya buat macam ni. Salah lah saya buat macam ni. Kita kalau secara jujur tak pernah kita akan kata salah takdir. Kerana kita tahu kita ada hak memilih yang Allah beri pada kita. Kalau kita katakan seorang tu dia bekerja satu pekerjaan. Akhir dapati kerjaan yang tak elok. Pekerjaan yang tidak menghiburkan dia. Ya, secara bahasa akidah benar kita akan kata takdir Allah. Tapi kita tahu siapa yang pilih. Dan kita juga tahu kita juga boleh mengakhirinya. Berhenti lah. Apa masalah? Tak tension lah kerja macam ni. Berhenti. Berhenti kan tension pula nak bayar rumah, bayar kereta. Kita buat pilihan saya kerja lain. Artinya kita tetap Allah beri pilihan sesudah kita pilih dan selepas kita pilih. Orang ni dipilih untuk buat macam ni. Kemudian dia pun menyesal. Dia boleh undur balik. Tak ada masalah. Boleh. Boleh undur. Menyesal lah saya berniaga ni tak untung. Okay, berniaga lain. Bukan bila masuk berniaga tu dah tak boleh keluar dah. Boleh keluar. Menyesal lah saya duduk kat sini. Boleh keluar. Pergi beli rumah kat lain. Tak menyesal duduk tempat ni. Tempat tu. Boleh. Bumi Allah luas. Pergi nak duduk mana? Menyesal pula saya duduk sini. Okey, boleh. Kita terus diberi peluang oleh Allah untuk pilih. Sampai malaikat maut cabut nyawa kita. Ini disebut summas sabila yassara. Kemudian jalan-jalan pilihan manusia Allah mudahkan. Seperti saya sebut kalau tuan-tuan nak jadi baik. Lalu Allah hadirkan puluhan orang baik untuk kita tahu macam mana nak baik. Tapi kalau kita nak jadi jahat, Allah datangkan puluhan orang jahat untuk kita buat jahat. Kita pun kenal dengan penyamun, mafia, gangster semua. Yang bertatu daripada tangan sampai ke dahi kenal belaka. Tapi kalau kita pilih jadi baik, kita akan kenal semua orang baik-baik. Sampai kita mengenali wali-walinya. Kalangan orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau kita pilih untuk jadi jahat, kita akan kenal sampailah kita kenal wali-wali syaitannya. Semuanya kita kenal. Kemudian kata Allah, summa amatahu fa'akbarah. Kemudian kami, sampai masanya kami akan matikan dia. Tuan-tuan pilihlah apa tuan-tuan nak pilih, tuan-tuan akan mati. Sebab itu disebut dalam hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, di mana Jibril AS menyatakan, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah macam mana kamu nak hidup, akhirnya kamu mati. Contoh kita hidup nak jadi baik, last kali mati. Kita hidup nak jadi jahat, nak pakai tudung, suka saya lah tak nak pakai. Baik, ikut pandai kamu lah. Kesudahan kamu mati. Kamu nak sombong tinggi mana pun, last kali mati. Kamu nak jadi baik sungguh-sungguh, last kali juga mati. Itu Allah kata, ish masyid, fa innaka mayyit. Ahbib masyid, fa innaka mufariq. Sayanglah kamu nak sayang siapa pun, kamu akan berpisah dengan dia. Tuan-tuan nak sayang siapa? Sayanglah. Tuan-tuan akan berpisah. Saya sayang suami saya. Tak nak kongsi juga, tak nak lepas. Peluk kuat-kuat. Last kali mati juga. Jadi balu juga kita dan janda juga. Sayang bini saya, tak nak lepas. Akhir sekali duda juga. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dah ingatkan kita. Kita nak, macam mana nak pilihan hidup ini, akhirnya dia akan berakhir begitu. Ni raja paling berkuasa. Last kali berakhir dengan kematian. Makanlah ubat panjang umur. Upahlah doktor-doktor pakar. Setiap bidang, dia ada doktor pakarnya. Jantung, doktor khas jantung. Semua ambil yang pakar-pakar luar negara. Yang kaki, yang saraf ada satu pakar. Sampai masa mati, semua tak ada manfaat. Puluhan doktor yang dibergaji jutaan ringgit tak ada manfaat oleh sikit pun. Itu kesudahan kita semua. Kerana itu Allah sebut bila Allah kata summas sabila yassara, kemudian kami mudahkan pilihan mereka. Summa amatahu, kemudian kami akan matikan mereka. Fa akbarahu, lalu dikuburkannya. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala jadikan. Pertama perintah Allah supaya dikuburkan setiap yang mati. Yang kedua Allah jadikan sunnatullah, kecenderungan untuk menguburkan si mati. Sehingga kita tahu hubungan kita bila mati orang kita sayangi ialah kubur. Kerana kubur ini akan menjaga aib manusia. Contoh kita kalau mati, mayat kita membusuk. Maka bila dikuburkan terjaga aib kita. Kita bila mati tuan-tuan, mungkin mayat kita
Diratah-ratah dimakan oleh binatang-binatang buas, anjing dan sebagainya. Maka bila dikubur, maka terjaga maruah kita. Kita bila mati ni adalah aib-aib kita yang terbuka. Maka bila kita dikuburkan, maka kita tutup aib. Demikian Allah menjadikan sunatullah kubur ini sebagai tempat menyimpan keaiban. Sebab itu kata ulama, al-imatatu sitrun dil uyub ba'dal harami awil maradi wal ikbar takrimatan haitsu lam yulqa dit-tayri was-siba. Kata para ulama, mati itu satu proses. Allah tutup keaiban-keaiban si mati. Dia umur tua dia. Kita bayangkan kalau orang tua umur mati dia 80-90. Macam mana mayat dia? Kalau dia aksiden pula, macam mana mayat dia? Kita tengok menakutkan. Ini orang yang kita sayang. Bila mati dengan keadaan penyakit dia. Dengan penyakit teruk-teruk sampai berkudis, sampai berulat. Tuan-tuan, tegakah kita melihat keadaan macam tu? Maka kubur itu ialah kemuliaan si mati. Maka tertutup benda tu. Tak adalah kita nampak aib cela dia sebab tua, aib cela dia sebab sakit, aib celanya sebab kemalangan itu dan ini. Tengok orang mati lemas. Kalau tuan-tuan tengok jenazah orang mati lemas. Tengok takut. Tengok jenazah orang yang mati terbakar. Tengok takut. Rentung semua. Tak dalam kotak je. Ni siapa pun dia kita tengok dah bukan macam muka orang yang kita sayang. Jadi trauma. Jadi kita katakan kena badi mayat pula. Tak nampak, menakutkan. Maka bila ditanam, hubungan kita dengan kubur dah lain. Kata bila orang kita sayang ditanam, lalu kita melihat kubur tu sempurna. Maksudnya dia orang yang kita tanam ni, mak kita, ayah kita, nampaknya sempurna. Lalu datang balik kasih sayang. Datang balik rasa rindu. Berbanding kita tengok mayat dia tanpa dikubur. Kata saya kata kalau orang yang kita sayang, kita tengok mayat dia dalam keadaan tragik macam tu, dia macam membunuh kasih sayang kita. Jadi macam jelek, jadi macam ngeri, jadi macam busuk. Bayangkan kita tengok jenazah orang kita sayang, kita tutup hidung. Itu adakah tanda kita menghormati dia? Ni jenazah mak kita ni mati. Umur tua 100 tahun, katakan. Lalu dia cepatlah membusuk dari uzur dia tadi. Lalu kita mau tengok keadaan tutup hidung. Kita tak akan rasa sayang waktu kita lihat dengan keadaan macam tu. Tapi bila dikuburkan, lalu kita melihat kubur ibu kita, datang kasih sayang. Datang cinta. Kerana kita melihatnya dengan sempurna bila dikuburkan. Walaupun macam mana dia mati aksiden ke itu dan ini, bila dikuburkan kita nampak dia sempurna. Setelah kematian. Lalu datang naluri kasih sayang kembali, rahmat, kesedihan dan sebagainya. Maka ini nikmat Allah. Fa'akbarah. Allah menguburkannya. Saya ingat salah seorang guru kami, almarhum Syekh Abdul Munsif, dalam sembang bual kami. Sembang cerita. Dia kata kenapa Allah jadikan mayat tu busuk? Dia banyak hikmah, kita tahu banyak hikmah. Jadi paling busuk berbanding makhluk lain. Kerana katanya, supaya orang yang sayang seseorang tidak menyimpan mayat yang disayanginya. Kan bila kita sayang, kita nak bersama dengan dia. Tapi bila mayat tu busuk, walaupun kita kata sayang, kita tak mungkin simpan. Kalau simpan juga memang orang ni gila. Otak tak betul. Kalau kita normal ni tuan-tuan, kita sayang isteri kita, sayang pasangan kita, bila dia mati lama dia busuk lepas seminggu, takkan nak duduk, nak tidur sebelah dia lagi. Kadang tak mati pun bawa masang sikit dah tak nak duduk sebelah dia. Jangan kata mati. Maka hikmah kita sebut bau busuk tadi ialah supaya orang yang menyayangi tidak menyimpan orang yang disayangi. Maka dikuburkan dulu. Itu antara hikmah. Dan banyak hikmah-hikmah yang lain. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang proses kejadian manusia. Daripada permulaan yang hina, air mani yang tak ada makna dan nilai, lalu Allah menilaikan air mani. Sebab manusia ni bukan keluar air mani setitik. Kita sepanjang kita kahwin agak-agak, berapa gantang air mani kita keluar. Tapi yang terpilih ini satu. Lalu bentuk beberapa orang anak kita. Yang tu yang diangkat nilai, yang lain semua jadi sampah. Yang mani lain semua tak ada guna. Yang bernilai yang tuan-tuan sekarang berjadi ni. Saya jadi sekarang. Ini yang Allah angkat nilai kita. Secara umumnya benda yang ada ini tak ada nilai. Tapi dia Allah angkat nilai, lalu Allah bentuk dia sampai jadi manusia yang seumpama ini dengan sebaik-baik ciptaan. Lalu kita ada nilai. Siapa angkat nilai kita? Allah. Bukan saintis yang cipta kita ni, Allah. Kemudian Allah pun cerita tentang kronologi kehidupan kita. Sampailah kita mati dan dikuburkan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut satu benda yang kita perlu fikir bersama.
Kalla lamma yaqdima amara. Jangan sekali-kali begitu. Kebanyakan kamu wahai manusia banyak cuai daripada perintah Allah. Sebahagiannya cuai kerana kekufurannya. Sebahagiannya cuai kerana maksiatnya. Sebahagiannya cuai kerana meninggalkan apa yang lebih aula dan lebih afdal pada kedudukannya. Kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, cuai dia kerana kufur dia. Pugilah dia dengan kufur. Kadang-kadang manusia ni pula cuai dia sebab dia buat maksiat. Walau dia tak ada alasan dah nak buat maksiat. Umur dah tua. Semua kemampuan maksiat dah lemah. Nak buat lagi maksiat. Itu cuai. Dan yang ketiga maksud cuai di sini ialah kadang-kadang pada kedudukan kita ni tuan-tuan, dah patut buat benda utama. Tapi tetap kita milih benda tak utama. Saya katakan kalau tuan-tuan umur 60, 70, apa benda utama patut tuan-tuan buat? Ni kita tanya orang umur 60, 70. Tuan-tuan 60, 70 apa benda utama tuan-tuan buat? Pergi Bromo. Gunung berapi Bromo. Ke kita nak pergi ke Madagaskar. Ke nak pergi ke Marrakesh. Saya cakap tentang aulawiyat. Kita tak kita dosa. Pada penafsiran yang disebut oleh ulama. Kita dari sudut aulawiyat kita, kalau umur saya 50, 60, dengan ubang sampai ke janggut, sampai ke kepala je ubang saya. Dan siapa pun jumpa saya, kalau tak panggil pakcik, panggil atuk. Tak ada seorang lagi panggil saya abang. Bini kita pun dah tak panggil abang, dia panggil tok dia. Atuk dia lah, maksudnya atuk dia. Isteri kita dah tak nak panggil kita abang sebab tua sangat. Geli dah nak panggil abang ni. Umur kita tua ni. Lalu saya tanya dengan umur tua saya, umur tua tuan-tuan. Apa aulawiyat sekarang kita buat? Takkanlah buka akaun TikTok. Untuk menari lagi TikTok dalam almari. Buat TikTok, akaun TikTok umur 60. Takkanlah. Kita dah buka akaun lain. Saya kata kalau saya, Allah panjangkan umur 60, rentak saya berbeza. Saya tak akan berpuatakkan macam orang muda yang rasa macam panjang umurnya. Saya sudah berada pada khatul ahmar, garis merah. Sempadan merah. Bila-bila masa boleh berlaku pada saya. Maka ketika itu aulawiyat saya pada perkara-perkara yang membangunkan roh saya, jiwa saya, agama saya. Kesungguhan. Dan saya juga telah memilih kawan-kawan yang akan bangkitkan semangat beragama setiap masa saya. Saya tak akan tidur macam orang muda tidur. Mungkin tidur saya sudah berkurangan. Saya tak akan makan macam orang muda makan. Makan saya sudah berkurangan. Mungkin puasa jadi keutamaan saya. Bacaan Quran keutamaan saya. Tetapi ini Allah sebut, kalla, jangan sekali-kali kamu berlaku demikian. Lamma yaqtima amara, dek kecuaian kamu melaksanakan perintah Allah. Jadi ada orang cuai sebab kufur. Ada yang cuai sebab buat maksiat. Ada yang cuai, yang ketiga yang disebut oleh para ulama, pada kedudukannya patut dia dah buat ibadat ni, tapi dia masih tinggal ibadat tu. Contoh kita dah masuk 50, patut qiyamul lail dah rajin sikit. Tak. Subuh pun tak sempat, yang kata qiyamul lail. Jadi pada kedudukan umur macam tu tak patutlah. Takkanlah tuan-tuan umur 50 nak tidur macam bayi lagi 18 jam. Ubahlah. Bukan zaman kita bayi ni. Zaman kita nak bersungguh-sungguh menuju jalan akhirat. Biar kita sampai dengan cemerlang. Kita dah, Allah Ta'ala dah sisihkan orang-orang yang dekat dengan kita. Kawan-kawan kita dah tak jumpa. Sebab supaya kita bergerak sendirian dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang sebahagian kita anak-anak dah tak ada komitmen dengan dia. Dah tak balik dah jumpa dia. Rumah dia dah kosong. Ini peluang. Jangan dipanggil anak tu balik. Ini peluang saya. Nanti anak balik menyusah kita pula kena masak dia. Ini peluang kita untuk saya perbanyakkan ibadat. Tidak balik anak, balik cucu, mak, jaga cucu sekejap 4 hari dia suruh kita jaga. Dah, kita 4 kuliah dah tinggal, 4 hari kuliah tinggal. Kan rugi. Dari sudut aulawiyat. Aulawiyat keutamaan. Jadi semua manusia, Allah Ta'ala suruh fikir. Kecuaian apa yang kita buat hari ini dan pada umur sekarang ini. Sehari kita kena fikir, kecuaian apa saya buat. Dengan umur saya, dengan harta saya, dengan peluang saya ada, dengan situasi yang Allah berikan sekarang. Kecuaian apa yang saya buat? Kerana Allah kata kebanyakan manusia itu cuai dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.